Hari ini kita akan membaca buku kecil ini, Menyeru Nama Tuhan. Apakah makna menyeru nama Tuhan? Sesetengah orang Kristian menganggap bahawa menyeru nama Tuhan sama dengan berdoa kepadanya. Ya, menyeru memang sejenis doa, tetapi bukan sekadar berdoa. Dalam bahasa Ibrani, perkataan menyeru bermakna memanggil, berseru kepada, meneriak. Dalam bahasa Yunani, perkataan menyeru bermakna memanggil seseorang, iaitu memanggil seseorang dengan namanya. Dengan kata lain, perkataan ini bermakna memanggil seseorang dengan menyebut namanya dengan jelas. Walaupun berdoa boleh secara senyap, tetapi berseru haruslah kedengaran. Dua orang penyabda dalam Wasiat Lama membantu kita melihat makna menyeru Tuhan. Yeremia memberitahu kita bahawa menyeru Tuhan bermakna berseru kepadanya dan mengalami pernafasan rohani. Aku menyeru namamu, O Yehova, dari lubang yang paling dalam. Engkau telah mendengar suaraku, jangan tutup telingamu terhadap nafasku, terhadap seruanku. Yesaya juga memberitahu kita bahawa seruan kita kepada Tuhan ialah teriakan kita kepadanya. Lihatlah Tuhan penyelamatanku, aku yakin dan tidak gentar, kerana Yehova kekuatan dan kidungku, dan Dia telah menjadi penyelamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan girang dari mata air penyelamatan, dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yehova, serulah namanya, bermazmurlah kepada Yehova, berserulah dan bersoraklah, O penghuni Zion, kerana di tengah-tengahmu yang agung itu, yang kudus Israel. Bagaimanakah Tuhan dapat menjadi penyelamatan, kekuatan dan kidung kita? Bagaimanakah kita dapat menimba air dengan girang dari mata air penyelamatan? Caranya ialah dengan menyeru namanya, memberi syukur kepada Tuhan, bermazmur, berseru dan bersorak. Kesemua ini berpadanan dengan seruan yang disebut dalam ayat 4. Menyeru nama Tuhan dalam Wasiat Lama. Amalan menyeru Tuhan bermula dari generasi ketiga bangsa manusia, iaitu Enos, anak Set. Sejarah menyeru nama Tuhan berterusan sepanjang Bible dengan Abraham, Ishak, Musa, Ayub, Yabes, Simson, Samuel, Daud, Yunus, Elia dan Yeremia. Bukan sahaja pekudus Wasiat Lama menyeru Tuhan, tetapi mereka juga bernubuat bahawa orang lain akan menyeru namanya. Walaupun banyak orang yang sudah biasa dengan nubuat Yoel tentang Roh Kudus, namun tidak banyak yang menumpukan perhatian pada fakta bahawa untuk menerima Roh Kudus yang dicurahkan, kita perlu menyeru nama Tuhan. Dari satu segi, Yoel bernubuat bahawa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dari segi yang lain, dia juga bernubuat bahawa orang akan menyeru nama Tuhan. Nubuat ini telah digenapi pada hari Pentakosta. Pencurahan Tuhan memerlukan kerjasama kita dengan menyerunya. Diamalkan oleh percayawan Wasiat Baru. Menyeru nama Tuhan mula diamalkan oleh percayawan Wasiat Baru pada hari Pentakosta. Ketika Stefanus direjam, dia sedang menyeru nama Tuhan. Percayawan Wasiat Baru mengamalkan penyeruan Tuhan. Saulus dari Tarsus menerima kuasa daripada ketua hentar untuk menangkap semua orang yang menyeru nama Tuhan. Ini menunjukkan bahawa pekudus zaman awal semuanya penyeru Yesus. Penyeruan nama Tuhan oleh mereka menjadi tanda, lambang bahawa mereka orang Kristian. Jika kita menjadi orang yang menyeru nama Tuhan, penyeruan kita akan menandakan kita sebagai orang Kristian. Dutus Paulus menegaskan perkara penyeruan ketika dia menulis buku Roma. Dia berkata, kerana tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Oleh sebab Tuhan yang sama ialah Tuhan kepada semua dan kaya kepada semua yang menyerunya. Kerana barang siapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Paulus juga menyebut tentang menyeru Tuhan dalam 1 Korintus apabila dia menulis kata-kata berikut. Bersama dengan semua yang menyeru nama Tuhan, kita Yesus Kristus di setiap tempat. Dia milik mereka dan milik kita. Seterusnya dalam 2 Timotius
dia memberitahu Timotius supaya mengejar perkara-perkara rohani bersama dengan mereka yang menyeru Tuhan daripada hati yang murni. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahawa pada abad yang pertama, orang Kristian banyak mengamalkan penyeruan nama Tuhan. Oleh itu, sepanjang wasiat lama termasuk permulaan zaman orang Kristian, pekudus menyeru nama Tuhan. Sayangnya, perkara ini telah lama diabaikan oleh kebanyakan orang Kristian. Kita percaya bahawa hari ini Tuhan hendak memulihkan penyeruan namanya dan memperoleh kita untuk mengamalkan hal ini agar kita dapat menikmati kekayaan hayatnya. Tujuan menyeru. Mengapakah kita perlu menyeru nama Tuhan? Manusia perlu menyeru nama Tuhan untuk diselamatkan. Berdoa dengan senyap boleh membantu orang diselamatkan, tetapi cara ini tidak begitu kaya. Cara menyeru dengan kuat sememangnya membantu orang diselamatkan dengan lebih kaya dan menyeluruh. Jadi kita perlu menggalakkan orang membuka hati mereka dan menyeru nama Tuhan Yesus. Mazmur 116 memberitahu kita bahawa kita boleh berbahagian dalam penyelamatan Tuhan dengan berseru kepadanya. Aku akan mengangkat piala penyelamatan dan menyeru nama Yehova. Dalam satu Mazmur ini, menyeru Tuhan disebut sebanyak 4 kali. Seperti yang telah kita lihat sebelum ini, cara menimba air dari mata air penyelamatan adalah dengan menyeru nama Tuhan. Banyak orang Kristian belum pernah menyeru Tuhan. Jika kamu belum pernah menyeru atau meneriak di hadapan Tuhan, maka memang diragui sama ada kamu menikmati Tuhan dengan kaya atau tidak. Serulah namanya, berserulah dan bersoraklah. Coba berteriak di hadapannya. Jika kamu belum pernah berteriak tentang siapa Tuhan itulah bagi kamu, cobalah sekarang. Semakin kamu berteriak, "Oh Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagiku," semakin kamu dibebaskan daripada diri kamu dan dipenuhi Tuhan. Ribuan pekudus telah dibebaskan dan diperkaya dengan menyeru nama Tuhan. Satu lagi sebab kita perlu menyeru Tuhan ialah agar kita diselamatkan daripada keseksaan, daripada kesusahan, dan daripada kedukaan dan kesakitan. Orang yang membantah penyeruan Tuhan mendapati mereka menyerunya ketika menghadapi kesusahan atau diserang penyakit. Apabila kita tidak ditimpa kesusahan, kita mungkin membantah amalan menyeru Tuhan. Akan tetapi, ketika kesusahan menimpa kita, orang lain tidak perlu menyuruh kita menyerunya, namun kita akan menyeru secara spontan. Berseru kepadanya juga membolehkan kita berbahagia dalam limpah rahmatnya. Semakin banyak kita menyerunya, semakin banyaklah kita menikmati rahmatnya. Satu lagi sebab kita menyeru Tuhan ialah agar kita menerima roh. Cara terbaik dan paling mudah untuk dipenuhi Roh Kudus adalah dengan menyeru nama Tuhan Yesus. Roh itu telah dicurahkan, kita hanya perlu menerima Tuhan dengan menyerunya. Yesaya 55 ayat 1 berkata, "Ayuh semua orang yang haus, datanglah kepada air, dan kamu yang tidak ada wang, datanglah, beli dan makan. Ya, datanglah, beli wine dan susu tanpa wang dan tanpa harga." Apakah cara makan dan minum Tuhan? Yesaya menunjukkan caranya dalam ayat 6, dalam bab yang sama. Carilah Yehova sementara dia boleh ditemui. Serulah dia sementara dia dekat. Oleh itu, cara makan makanan rohani untuk kepuasan kita ialah mencari Tuhan dan menyeru namanya. Roma bab 10 ayat 12 mengatakan bahawa Tuhan adalah kaya kepada semua yang menyeru namanya. Cara menikmati kekayaan Tuhan ialah menyerunya. Tuhan bukan sahaja kaya tetapi juga dekat dan mudah didapati. Kerana dia ialah roh beri hayat. Sebagai roh, dia adalah maha hadir. Kita boleh menyeru namanya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Apabila kita menyerunya, dia akan datang kepada kita sebagai roh dan kita akan menikmati kekayaannya. 1 Korintus merupakan buku tentang menikmati Kristus. Dalam bab 12, Paulus memberitahu kita cara menikmatinya. Cara menikmati Tuhan ialah menyeru namanya. Setiap kali kita menyeru Tuhan Yesus, dia datang sebagai roh dan kita minumnya, yakni roh beri hayat. Jika saya memanggil nama seseorang dan jika orang itu orang yang sebenar hidup dan berada di situ, orang itu akan datang kepada saya. Tuhan Yesus adalah benar, hidup dan wujud. Dia sentiasa tersedia ada. Setiap kali kita berserunya, dia datang. Adakah kamu ingin menikmati hadirat Tuhan berserta segala kekayaannya?
Cara yang terbaik untuk mengalami hadirat Tuhan beserta segala kekayaannya ialah menyeru namanya. Serulah namanya ketika kamu sedang memandu di lebuh raya atau ketika kamu sedang bekerja. Kamu boleh berseru pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Tuhan itu dekat dan kaya bagi kamu. Menyeru Tuhan juga boleh membangkitkan kita. Yesaya 64:7 berkata, "Dan tidak ada orang yang menyeru namanya, yang membangkitkan diri sendiri untuk berpaut padamu." Ketika kita berasa murung atau tertekan, kita boleh membangkitkan diri dengan menyeru nama Tuhan Yesus. Okey, seterusnya, cara menyeru. Bagaimanakah kita harus menyeru Tuhan? Kita harus menyerunya daripada hati yang murni. Hati kita yang merupakan sumber menyeru haruslah murni dan tidak menginginkan apa-apa selain Tuhan sendiri. Kita juga harus menyeru dengan bibir yang bersih. Kita perlu menjaga percakapan kita kerana tidak ada apa-apa yang lebih mencemarkan bibir kita daripada percakapan yang sebarangan. Jika bibir kita tercemar akibat bercakap sebarangan, maka kita sukar hendak menyeru Tuhan. Seiring dengan hati yang murni dan bibir yang bersih, kita perlu membuka mulut. Kita perlu membuka mulut dengan lebar untuk menyeru Tuhan. Tambahan pula, kita perlu menyeru Tuhan secara korporat. 2 Timotius 2:22 berkata, "Tetapi larilah daripada nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, itikat, kasih, kedamaian bersama dengan mereka yang menyeru Tuhan daripada hati yang murni." Kita perlu datang bersama-sama untuk menyeru nama Tuhan. Mazmur 88 ayat 9 berkata, "Aku telah berseru kepadamu, O Yehova, setiap hari." Oleh itu kita harus menyeru namanya setiap hari. Selain itu, Mazmur 116 ayat 2 berkata, "Maka aku akan menyerunya seumur hidupku." Kita harus menyeru nama Tuhan seumur hidup kita. Amen. Perlu mengamalkannya. Menyeru nama Tuhan bukan semata-mata suatu doktrin. Ia amat praktikal. Kita perlu mengamalkannya setiap hari dan sepanjang masa. Janganlah kita berhenti dalam pernafasan rohani. Kita berharap agar banyak lagi umat Tuhan, terutamanya percayaan baru, akan mula mengamalkan penyeruan Tuhan. Hari ini, banyak orang Kristian telah mendapati bahawa mereka boleh mengenalinya, dibawa ke dalam kudrat kebangkitannya, mengalami penyelamatan spontannya, dan bergerak hidup dalam kesatuan dengannya, dengan menyeru namanya. Dan setiap keadaan, setiap masa, serulah Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Jika kamu mengamalkan penyeruan namanya, kamu akan melihat bahawa itulah cara yang ajaib untuk menikmati kekayaan Tuhan. Sekian. Ini satu buku yang bagus tentang menyeru nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin.